Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pembacaan kitab dan pemahaman dan seterusnya mengambil intipati, intisari dan manfaat yang amat berguna. Kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, nilai-nilai waktu dan nilai-nilai tempat, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. 1000 tahun telah meninggal pergi, tetapi jariahnya masih lagi dimanfaatkan. Masih lagi membicarakan tentang bab kedua, fasal pertama, halaman 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa mil'u minad dahri wal marratu ka qawlika darbatan wa ma kana isman fid dahri lidh-dhama' warai wa ghairu zalika mimma ya'tadu kal wajbati wal ghabbi wal riqqati wal thuluthi wal rubu'i wal khumusi wal sudusi wa ma kana mumarram fil yawm wal laylah nahu sahrun wa bakrun. Dan kalimah yang ke-31 diklasifikasikan sebagai isim zaman, iaitu kalimah mil'u, yang membawa erti muatan, isi, begitu juga kandungan. Muatan, isi, kandungan untuk ruangan waktu, ruangan masa, begitu juga yang sebanding dengannya. Dan kalimah yang ke-32, kalimah marrah. Kalimah marrah ini membawa erti suatu masa dan mengandungi bilangan sekali. Marrah itu mengandungi dua nilai, masa dan bilangan. Seperti perkataan yang biasa kamu sebut, darbah, satu pukulan. Ianya akan memberi kefahaman waktu pukulan dibuat, maknanya hanya satu pukulan sahaja. Dan kalimah isim yang mengandungi makna masa seperti kalimah yang membawa erti kekeringan. Maknanya ada di situ tempoh masa terputus bekalan air. Dan selain daripada perkara yang menjadi kebiasaan, antaranya kalau dilihat pada kalimah yang ke-33 yang diklasifikasikan sebagai isim zaman, al-wajbatu. Al-wajbatu membawa erti makan dan minum sehari sekali. Apabila disebut wajbah, maka faham, maknanya hanya makan sekali sehari, hanya minum sekali dalam sehari. Wajbah. Dan kalimah yang ke-34, kalimah ar-raqqah. Ar-raqqah membawa erti memberikan makan dan minum sehari sekali. Kalau kalimah wajbah tu makan minum hanya sekali dalam tempoh 24 jam sehari semalam. Manakala kalimah ar-raqqah itu memberi makan
dia beri makan kepada binatang ternakan, binatang peliharaan. Sekali sahaja dalam sehari, 24 jam. Dan seterusnya kalimah yang ke-35, kalimah yang juga membawa nilai-nilai masa. Antaranya menunjukkan bilangan seperti nilai 1/4 rubuk, nilai 1/5 khumus, nilai 1/6 sudus, dan perkara yang berlaku dalam tempoh masa sehari. Wa ma kana mumarran fil yaum, dalam tempoh masa sehari. Juga yang berlaku dalam tempoh masa semalam. Terpulang sama ada malam itu panjang ataupun pendek. Tapi yang berlaku dalam tempoh masa semalam. Semalam tu waktu malam. Dan juga seperti kalimah yang ke-36, iaitu sahrun. Orang Melayu mudah menyebut sahur. Sahrun tu bahasa Arab, mengandungi makna waktu. Maka diklasifikasikan sebagai isim zaman. Sahrun, waktu sahur. Dengan kata lain, waktu di mana detik-detik berakhirnya malam sebelum munculnya, terbitnya fajar, maka disebut sebagai waktu sahur. Dan kalimah yang ke-37, bakrun, bukrah, waktu pagi. Waktu pagi yang mana belum lagi terbit matahari. Sebaik sahaja waktu subuh, maka apabila suasana sedikit cerah, disebut bukrah, bakrun. Bukrah iaitu waktu pagi, sebaik sahaja terbitnya fajar dan sebelum terbitnya matahari. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki wafat pada tahun 421 Hijrah, berjaya mengumpul perbendaharaan bahasa Arab, dan setakat ini sudah kalimah yang ke-37, kalimah yang diklasifikasikan sebagai isim zaman. Ianya perlu diberi perhatian. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, firman-firman Allah dan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melibatkan penggunaan isim zaman. Antaranya yang boleh dikemukakan di sini kalimah ke-32, kalimah marah. Kalimah marah yang ada di situ dua nilai, nilai waktu dan nilai bilangan. Jadi kalau sebut marah tu nilai waktu dan nilai bilangan. Maknanya kalau marah, contoh darbatan, marah maknanya sekali pukulan. Kalau sebut sekali pukulan itu ada waktu memukulnya dengan hanya sekali sahaja pukulan yang dibuat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita menyelami firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-79 surah Yasin, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Kul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah jualah yang menghidupkan segala makhluk. Dan Allah jualah yang membentuk tumbesaran segala makhluk dalam meneruskan kehidupan makhluk di muka bumi ini. Untuk kehidupan pusingan pertama, awwala marrah, kul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Kita ambil istilah, kita ambil kalimah awwala marrah. Kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan pusingan pertama. Dan kita ada kehidupan pusingan kedua, kekal abadi buat selamanya. Itulah kehidupan di akhirat sana. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Dan Allah Ta'ala nyatakan, Allah Maha mengetahui akan segala perihal, hal ehwal dan al-ma'al dapatan perolehan makhluk-makhluknya. Sepanjang makhluk-makhluknya itu menjalani kehidupan pusingan pertama. Awwala marrah, pusingan pertama kehidupan yang sementara di muka bumi. Maka ianya memberi nilai kepada kita awwala marrah. Maknanya kehidupan pusingan pertama itu ada di situ tempoh masa yang Allah berikan. Dan hanya sekali saja peluang untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Kita tak diberi peluang kali kedua. Kita tak diberi peluang kali ketiga. Awwala marrah. Inilah peluang yang pertama dan peluang yang terakhir. Menjalani kehidupan pusingan pertama. Al-ula di muka bumi. Dan kita akan bergerak untuk pusingan yang kedua, iaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Sidang penonton yang dirahmati Allah, setelah kita memahami nilai isim zaman yang Allah ketengahkan pada ayat 79 surah Yasin, awwala marrah, bahawa kehidupan di muka bumi ini merupakan kehidupan pusingan pertama. Ada di situ tempoh masa dan itulah peluang yang diberikan dan disediakan. Maka Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah menjelaskan dunia membawa pentakrifannya yang istimewa. Apakah takrif kehidupan dunia? Takrif kehidupan dunia ialah kehidupan yang pasti ditinggalkan. Maka takrif kehidupan akhirat, kehidupan yang pasti akan dijalani buat selamanya. Membawa erti dunia adalah kehidupan yang pasti ditinggalkan. Apa jua yang diberi milik di dunia pasti akan ditinggalkan. Besar kecil, senang mudah, semuanya ditinggalkan. Itulah kehidupan dunia. Pasti ditinggalkan sehingga diabadikan dalam bahasa Melayu, meninggal dunia. Maknanya pasti ditinggalkan. Itulah erti kata awwala marrah. Awwala marrah, pusingan pertama. Sidang penonton yang dirahmati Allah, maka ilmu falak digunakan untuk membuat penilaian, pengukuran, dan manusia gunakan ilmu falak menyukat setiap waktu-waktu
yang dilalui agar selamat daripada kerugian. Sehingga bertemu kembali dalam kita menjelaskan lebih lanjut lagi nilai-nilai yang sedia ada. Moga-moga ianya memberi banyak manfaat kepada kita. Dan boleh saya kemukakan sedikit lagi sebagaimana perbendaharaan bahasa Arab yang disebut di sini. Antaranya waktu sahur, yang orang Melayu lebih faham tentang makan sahur. Sebenarnya makan di waktu sahur adalah waktu yang paling pendek daripada waktu-waktu yang lain. Berbanding dengan waktu pagi, berbanding dengan waktu tengah hari, berbanding dengan waktu petang, berbanding dengan waktu malam, berbanding dengan waktu larut malam. Waktu yang paling pendek selemasanya adalah waktu sahur, iaitu detik-detik berakhir malam sebelum terbitnya fajar. Maka waktu sahur inilah yang Allah hargai dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka itu yang merupakan kekasih Allah tidak melepaskan peluang memohon ampun, dan pastinya Allah memberi pengampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.